Hadirin hadirat sekalian, bila kita melihat kepada lembaran sejarah, banyak dinukilkan di dalam kisah, di dalam Al-Quran tentang kehebatan generasi pemuda. Seperti contoh kehebatan generasi pemuda Al-Kahfi, keberanian Saidina Ali bin Abi Talib, dan kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih merealisasikan hadis Nabi dalam membuka kota Konstantinopel. Itu adalah generasi yang dinukilkan kepada kita sebelum ini. Bagaimana dengan generasi pemuda pada masa sekarang? Persoalan yang saya tujukan kepada Dr. Zaharuddin. Bukan soalan terus. Okey. Menggunakan masa yang sudah singkat, kita terus buka kepada persoalan lah. Kita minta kepada mana-mana mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada malam ini untuk mengajukan soalan kepada barisan ahli panel kita. Dipersilakan. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul Alam. Okey, saya ingin bertanya satu soalan. Sebelum itu, kita melihat pelbagai gejala sosial yang berlaku di luar sana. Gejala sosial yang berlaku di luar sana, kita kembali kepada universiti. Kita tengok ramainya ada pelacur, buang bayi, minum arak yang berkaitan dengan mahasiswa. Apabila mahasiswa-mahasiswi ini bergraduasi, mereka menjadi seorang guru. Tak kisahlah guru matematik ke, menjadi seorang pentadbir di sebuah NGO ataupun agensi kerajaan. Mereka menjadi ibu bapa. Mereka menjadi pentadbir universiti. Mereka juga menjadi pensyarah. Jika latar belakang mereka ni, kita na'udzubillah, pernah berzina, na'udzubillah, pernah melakukan benda-benda yang teruk, selepas itu mereka yang menjadi seorang guru, seorang pendidik dan mendidik anak-anak kita ataupun adik-beradik kita untuk menjadi seorang yang berguna, tapi mereka sendiri tidak berguna. Akhirnya lahirlah anak murid, lahirlah penuntut universiti yang tidak berguna untuk masyarakat. Dari sini saya nak tanya satu soalan. Apa peranan sebenarnya pihak pentadbir universiti, pihak pensyarah dan juga pihak pimpinan mahasiswa daripada bermulanya masuk mereka ke alam universiti? Saya fokus pada universiti. Bermulanya daripada minggu halau siswa, apa yang perlu kita bentuk daripada minggu halau siswa hinggalah mereka bergraduasi seperti hari ini? Apa benda yang perlu kita terapkan sebenarnya? Mungkin semua dah tahu, tapi kita nak tengok apa jawapan daripada ketiga ahli panel malam ini. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada yang Saudara Nasrul. Ada soalan lagi? Kita kumpul soalan dulu. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas bin Yusof dari Fakulti Sains. Ingin mengajukan beberapa soalan. Soalan pertama, kini kita lihat media baru telah mula digunakan dan media baru juga telah mempengaruhi kebanyakan rakyat di dunia ini untuk melakukan revolusi. Ini kita dapat lihat seperti apa yang berlaku di Arab melalui revolusi Arab Spring. Baik. Tapi kenapa di negara ini media baru ini hanya lebih tertumpu kepada hiburan? Sebab kita lihat sendiri, media baru ini tidak digunakan untuk mencari ilmu, sebaliknya digunakan untuk cari hiburan yang melampau. Jadi apakah pandangan yang dan juga cadangan yang boleh dilakukan untuk kita menggunakan atau memaksimumkan media baru ini sebagai satu alat untuk mencari ilmu? Yang kedua, kini kita lihat isu filem seram. Isu filem seram yang dah diperkatakan sejak kebelakangan ini, bermula dengan ada bantahan terhadap filem seperti Hantu Bonceng dan sebagainya, yang menyaksikan orang membantah kerana terdapat andingan yang tidak sesuai. Jadi apakah pandangan ahli panel kita? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, satu soalan lagi kepada Kim Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani. Saya pelajar dari Fakulti Sains sedang mengikuti Master of Science insya-Allah dalam Bayi Perubatan. Persoalan saya di sini, saya percaya yang iPad yang Dr. Hassan pakai itu bukanlah satu jenayah. Okay. Soalan dia, apakah maksud saya
apabila kita menggunakan media sebagai satu medium untuk kita menyebarkan risalah, jadi akan wujudnya satu golongan yang akan melopori ataupun yang akan memegang sesuatu risalah itu, iaitu golongan inilah yang menentukan sama ada fakta yang kita nak guna pada risalah-risalah ini adalah satu valid ataupun tak. Maksud saya akan ada satu golongan yang akan memegang, mengkontrol ataupun mengawal fakta ataupun berita ataupun isu. Jadi adakah generasi Y dan generasi Z seterusnya akan wujudnya adanya validnya fakta yang digunakan itu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita terus. Last, okey. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashikin daripada UiTM Sungai Buloh. Oh, UiTM. Soalan yang saya nak tanya, saya tak tahu saya boleh nak sampaikan dengan betul ataupun tak. Nombor satu, saya sangat setujulah dengan Prof Hassan punya pendapat tadi tentang kekurangan mahasiswa sikap peduli dan juga courage, yang mana saya sedar sebab saya dari undergrad dekat UM dan further graduate studying, dan something yang saya perasan adalah benda tu berlaku bila kita kekurangan minat terhadap sesuatu. Dan ini bukan nak bertanya soalan tapi meminta pandangan, di mana saya teringat pernah terbaca survey yang dilakukan di US terhadap mahasiswa yang di mana kekurangan quality student performance student di US, dan mana jawapan yang diberikan adalah kebanyakan student masih tidak ready untuk memasuki alam universiti. Maksudnya student kebanyakan masih tak tahu apa passion yang kita ada. Dan saya sebagai seorang graduate student, saya dah melalui fasa yang ni waktu undergrad buat biomedik, and then bila semakin akhir study baru terasa minat tu sebenarnya ke arah ke mana, dan memang bertentangan dengan apa yang dibuat pada. Dan saya rasa kawan-kawan saya pun semakin ramai yang memiliki benda-benda begitu, dan saya percaya sebab saya pernah terbaca status Uzar yang mana bila kita nak menghasilkan sesuatu yang extraordinary, we must have passion in whatever we need to do untuk ambil benda tu sebagai kita punya kriteria. Dan benda tu saya nampak kurang dalam kita sebagai student. Dan macam mana pandangan lecturer, yang mana saya rasa macam bila student tu dah rasa this is not what I want, actually we lack of courage to do that. But saya nak tahu pandangan lecturer terhadap. Okey, terima kasih kepada semua yang bertanya pada malam ini. Kita terus buka kepada bersama panel kita lah untuk menjawab semua persoalan. Mungkin Dr. Zahrudin dulu.